Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Malaysia? Okey, kita nak sambung cerita sekarang dengan satu penyakit walaupun orang dewasa jarang kena, tapi boleh juga kena. Tapi yang penting sekali atau yang paling kerap berlaku, sering berlaku ialah pada umur yang bawah pada 10 tahun. Saya nak cerita. Apapun, saudara-saudara sekalian, saya mendoakan anda sihat walafiat dan saya ingin mulakan sekarang. Boleh? Alright. Pentingnya ialah bagi mereka yang ada cucu ataupun ada yang masih muda, ada anak yang masih lagi membesar bawah pada umur 10 tahun. Okey, hand, foot dan mouth, maksudnya tangan, kaki dan mulut. Penyakit yang dipanggil HFMD. Okey, hand, foot and mouth disease. Okey, so kita kena tahu yang semuanya di dalam penyakit yang disebut ni adalah berasalkan daripada virus namanya enterovirus. Enterovirus ni selalunya yang ada beberapa strain, tapi yang famous dua antaranya nama Coxsackie A16 ataupun Coxsackie A16 tu orang sebut dia yang paling common. Kalau kena HFMD saja dah dikira Coxsackie virus. Tapi ada satu lagi yang saya ingin tekankan kat sini, namanya EV17, Enterovirus 71. Tapi anda tak perlu ingat lah, tak perlu check pun, bahkan doktor pun tak check dalam lab sama ada anak atau cucu anda yang kena penyakit ni, sama ada dia kena EV71 ataupun dia kena A16. Yang penting mereka ada virus infection. Dan virus infection ni selalunya yang kita dan saya tergerak hati nak cerita ni sebab kebelakangan ni sampai 12 kali ganda lebih kuat ataupun lebih ramai yang kena dibandingkan dengan tahun lepas. You bayangkan lebih pada 10 kali ganda dia punya pesakit-pesakit ni. Jadi kita tak naklah kes ni sampai memang boleh bawa maut. Yang saya akan cerita juga, bahkan dah ada kes-kes, anda masih ingat mungkin 2000 berapa sebelum pandemik dahulu, ada kan kes kat Penang tu, ingat tak, baru umur 17 bulan dah meninggal disebabkan oleh HFMD ni. Okay, so 90% daripada mereka yang kena ni selalunya bawah pada 5 tahun. Sebab tu kita kena hati-hati, sebab mereka kadang-kadang yang kecil tu memang dia orang tak kerti komplain. Macam mana dia nak cerita dia pening kepala ke, dia tak lalu makan ke, kan? Semua tu mengikut presentasi mereka, cara mereka tunjukkan, dan gejala-gejala tu saya akan cerita sekejap lagi. Tapi peringkat umur atas pada 5 tahun hingga 10 tahun pun adalah kumpulan kedua. Yang lebih daripada atas pada 10 tahun tu dah mula berkurangan. Okey, kemungkinan besar bawah pada 5 tahun tu kata kajian disebabkan mereka tak cukup antibody untuk nak lawan virus ni, berarti belum cukup matang lagi. Okey, faham tak? Lepas pada 10 tahun tu mereka dah terdedah kepada banyak bakteria, parasite, virus-virus lain, mungkin immunity mereka pun dah mula meningkat. Okey, faham Baik, nombor satu, kita kena tengok, sebab doktor pun akan cek benda ni juga awal-awal lagi. Jadi sebelum dia sampai ke hospital atau klinik, you tengok dulu. Ready? Number one, okay, dia, by the way, dia boleh berjangkit dan amat boleh berjangkit melalui air liur dia, budak-budak atau kanak-kanak yang kena ni. Nombor dua, melalui najis. Nombor tiga ialah melalui cecair di dalam ruam yang terbit nanti. Okey, dan selalunya dia macam COVID juga, kalau dia batuk, kalau dia bersin semua tu, you kena betul-betul jaga dia supaya tak menjadi masalah, membawa jangkitan kepada orang lain pula. Tetapi dia jauh sangat beza daripada COVID-19. Sebab ramai juga tanya saya, adakah persamaan? Yang persamaannya ialah dia senang berjangkit, lebih kurang macam virus-virus corona juga. Dan kata kajian, seorang yang sakit minimum 3.7 orang. Macam mana 3.7 orang tu? Lebih kurang 4 orang lah. Kalau seorang kena, dia pergi Taska ke Tadika ke tempat-tempat khalayak ramai, dia senang menjangkiti orang lain. Dan tempat yang diorang pegang ataupun cecair yang kena di pintu-pintu ataupun tempat diorang main, perkakas, mangkuk pinggan yang dia main tu, ataupun dia makan, kalau di share dengan orang lain, kalau orang lain tempuh,
pun boleh kena. Baik, yang saya janji tadi nak bagi gejala-gejala yang anda tengok 4-5 ni ada tak pada anak cucu anda? Kadang-kadang dalam 2-3 hari pertama tak nampak lagi. Masuk hari ketiga, keempat, kadang-kadangnya paling lambat dia akan keluar. Selalunya 2 hari pun dah keluar. Dia boleh bermula dengan demam dulu, ataupun dia cuma rasa tidak sihat je kan. Dan budak-budak ni selalunya dia akan naik ruam di tangan dan kaki. Kadang-kadang dia naik bahagian mulut dulu, tapi ramai juga yang kena tangan dan kaki dahulu, berbintik-bintik ruam, dan kadang-kadang dia boleh pecah. Dia macam orang panggil biji ruam tu orang kata bercecair, ada macam liquid dalam tu. Bila dia pecah tu, yang tu pun membahayakan orang-orang lain pula. Balik kepada baby tu pula tadi, dia boleh kalau dia tengok kat mulut ada juga ruam merah-merah, bintik-bintik, tetapi dia bukan lebih pada ruam, itu selalunya di luar bahagian mulut ni. Tetapi kalau bawah ataupun atas, langit-langit, bibir, dalam-dalaman tu semua berbentuk kadang-kadang ulcer. Tahu ulcer? Ulcer ni memang dia pedih lah, ataupun kadang-kadang dia orang tak komplain sakit sangat. Sebab yang bagusnya cerita HFMD ni dia tak sakit dan tak gatal. Jarang-jarang. Tapi disebabkan bila ulcer tu, dia ulcer tahulah kan, luka kan, dia orang tak boleh makan, ataupun takut nak makan sebab sakit. Disebabkan dia bila nak kunyah, nak telan tu, dia rasa perit sedikit. Maka mereka kadang-kadang minum pun tak nak, ada masalah dehydration. Dah mula. Kenapa saya kata boleh membawa maut tu, bermula kepada ataupun daripada tak minum air yang mencukupi. Faham? Okey, ada lagi. Kalau you tengok dia dah komplain sampai pening kepala, kan saya kata tadi kalau bawah pada umur 2-3 tahun, macam mana dia nak cerita, betul tak? Jadi kalau yang besar sikit, kalau you nampak leher dia pun dah mula tegang, kalau dia pun dah nampak restless, maksudnya irritable, tak tenang macam biasa, ataupun opposite-nya pula dia mengantuk, nak tidur je kerja dia, dan kadang-kadang dia dah mula tak boleh macam biasa lagi, tak boleh fokus. Umur kalaupun dah standard 1, standard 2 pun you kena hati-hati tengok, sebab bila sampai peringkat boleh pergi ke otak, dia boleh berjangkit, dan sampai pergi ke paru-paru, dan paling kita takut ialah dia pergi ke jantung. Yang membawa maut tu apabila dia dah sampai peringkat ke organ-organ yang saya cerita 3 tadi, otak, paru-paru dan jantung. Faham? Okey, right. Disebabkan dia tidak ada vaksin, maka kita kena hati-hati untuk menjaga supaya penyakit ni kebanyakannya, ramai-ramai 80-90% dia baik dengan sendiri. Faham? Boleh baik dengan sendiri, maksudnya dia macam kita sesama, lama-kelamaan lepas seminggu dia lega, walaupun letih, lesu, tak lalu makan, tapi kalau kita maintain dia, jaga supaya tak demam tu sampai jadi sawan semua, itu yang bahayanya, sebab kita tak sempat nak jaga dia, dan dia terus menangkap jantung, terutama sekali. Yang meninggal saya rasa kat Penang tu sebab the heart stop. Okay, when the heart stop, kesian lah kan, baby tak sampai 2 tahun dah jadi cerita. So anda sekalian, hati-hati, walaupun dia tak serius kebanyakannya, dan baik sendiri, jaga demam, jaga minuman, jaga supaya dia tidak menjangkiti orang lain. Lama-kelamaan tak sampai paling-paling 10 hari dia back to normal. Budak-budak cepat baik juga. Okey, jadi yang serius tu yang kita nak jaga hari ni, sebab dia kan saya kata boleh bawa maut. Sebab satu tanda awalannya ialah sebab dia dah mula kering, dia dah bibirnya dah crack, dah tak nak minum, you terpaksa bawa dia pergi hospital atau klinik supaya cepat-cepat, kalau betul doktor confirm dehydration, first thing nak kena masuk fluid balik, sama ada nak pakai drip ataupun cara lain, mesti sikit-sikit ke setiap hari tu kena mencukupi. Sebab kalau dah tengok air kencing pun dah mula tinggal sedikit sangat, dah warna pula dah agak gelap sikit, tu bahaya, amat bahaya. Okey, baik. So kita nak lain pada tu yang 90%, 80% yang ramai-ramai tu dikuarantinkan. Ni apa yang you perlu buat, kuarantin. Sebab tu saya kata lebih kurang penjagaannya, penjagaan virus corona juga. Nombor 1, kena pakai mask kalau dia dah besar dan dia berjalan, dibawa ke
jumpa orang kau. Tapi budak-budak kecil tak digalakkan pakai mask semua tu kan, nanti susah nak bernafas, dia pun tak reti komplain, itu bahaya. Yang penting jangan rapatkan dengan orang, social distancing lah pendek cerita. Okey, dan benda ni berlaku 12 kali ganda lebih ramai sekarang ni ialah disebabkan kelonggaran berlaku, sebab kita di Mekah sendiri, di Madinah sendiri orang dah tak pakai mask dah, ya kan, betul. Tapi saya kata batuk pun berkurangan sekarang walaupun orang tak pakai mask tu. Agaknya Tuhan nak bagi kelonggaran juga bagi kita. Namun budak-budak ni jangan, bila virus tu ambil kesempatan, bila kita bertemu ramai orang di khalayak ramai tu, dia boleh spread like fire. So kuarantin nombor 1, basuh tangan, social distancing, basuh tangan tu biar kerap tak apa, pakai hand sanitizer. Lepas tu jangan kongsi apa-apa dengan adik, abang, kakak pun, dalam satu family pun tak boleh. Okay? Maksudnya isolate dia lah kan, kalau tak pasal-pasal nanti satu family boleh kena, faham? So elakkan tempat awam, jangan bawa dia balik ke sekolah ataupun ke tadika, taska, semua tu biarlah 10 hari tu kita buat safe quarantine. Okey, kalau nampak dia lega pun tak usah hantar juga, sebab kita tak nak ada tinggal-tinggalan virus yang lebih-lebihan tu. So home remedy, bagi minuman, makanan yang orang kata apa dia suka tapi yang sihat. Okey, kalau saya tu memanglah kalau dengan air kelapa pun boleh, air lemon pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang mana dia suka tapi jangan banyak gula, itu penting. Lain pada tu lampin semua, kalau baby tu semua lupuskanlah, buang terus, jangan simpan ataupun letak tepi-tepi mana-mana. Make sure dan jangan biarkan sebarang peluang untuk dia spread. Okey, jadi kalau anda dah boleh buat macam tu, ujung-ujungnya jangan sampai, ini nasihat saya, sebab bila dah jadi terlambat ni, kalaupun dia baik, takut ada kesan sampingan. Maklum saja kalau dah rosak otak, paru-paru tu bahaya. Contoh kalau dia dah sampai ada muntah, saya kata apa, air kencingnya dah mula sampai menitik-nitik je sikit sangat, itu bahaya. Dan lagi kalau you nampak pernafasannya sesak, itu bukan kerja kita. Bahkan jangan tunggu sampai jadi macam tu lah. Okay? Kalau doktor kata tak ada apa-apa pun, you balik tolong cek setiap 1 jam 2 jam, semasa you kat rumah tu tengok. Kadang-kadang ruam tu tak nampak awal lagi, nampak biji je, tak confirm apa-apa. Tengok juga, kalau tak gigi tapak tangan, kadang-kadang kat pergelangan tangan, kadang-kadang kat siku, kadang-kadang dia naik ke lutut pun ada setengah orang tu kat bahagian pinggul pun ada. Faham? Okey, so tengok seluruh badan lah, ruam-ruam ni. Dan ulcer tu memang terlalu ketara. Boleh, you dah boleh pandai tengok dah. Okey dah. Untuk anda sekalian, saya mengharapkan anda dapat sedikit pengetahuan tentang HFMD. Penyakit ni jangan dianggap enteng, walaupun dia ramai-ramainya baik dengan sendiri. Okey. Kalau tidak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih lagi sekali ambil kesempatan ni untuk mengucapkan really sebenarnya terima kasih ikhlas bagi anda yang telah membantu saya, memberi sokongan dan sefahaman untuk jadi warrior, sehingga kan kita dah mencecah 700,000 lebih sebagai pendaftar follower. Dan saya lagi sekali jauh dari Madinah ni ucapkan terima kasih, dan dengan rasa rendah diri dan bersyukur kerana Allah memberi rezeki bersama kita untuk belajar ilmu. Ini pun rezeki, betul tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dengan harapan dunia anda bahagia, akhirat kita semua ke syurga, dan let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih.